Adakah anda tahu malam ini adalah malam yang akan menghantui anda? Malam yang anda tidak akan dapat melelapkan mata. Cerita yang tidak diketahui dari dimensi kita. Terimalah hidangan cerita dari dimensi alam seram. Bunyi cengkerik malam-malam macam ni. Ditemankan pula dengan kopi panas. Bila aku tengok hari pun macam nak hujan ni sebenarnya kan. Memang macam nak hujan. Tapi hari ni aku nak berkongsikan satu cerita dengan korang. Cerita berkenaan dengan sebuah banglo di Bukit Jelutong. Cerita yang dekat Bukit Jelutong ni, kita bagi nama karakter ni sebagai Man lah. Dan Man ni dia adalah anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik. Dia ada 3 orang abang. Dia ada Abang Long, dia ada Abang Ngah, dia ada Abang Chu. Dan dia ada seorang kakak. Masa ni pula Man lebih kurang dalam umur 5 tahun macam tu lah. And ayah Man ni dia beli satu tanah dekat Bukit Jelutong. And pada waktu tu Bukit Jelutong di bawah Gatri. Dan sekarang Bukit Jelutong yang sekarang adalah di bawah Sam Dabi. Dan korang-korang nak tahu Bukit Jelutong dulunya memang kawasan ladang kelapa sawit. Masa ayah Man beli tanah tu, sekeliling rumah tu, sekeliling kawasan tu semua kosong, tak ada rumah. Dan nak dijadikan cerita, rumah Man ni adalah rumah yang pertama yang dibangunkan dekat kawasan Bukit Jelutong ni. Jadi korang boleh bayangkanlah betapa undevelopednya kawasan masa ni. Okay? Kau bayangkan pagi-pagi ada kambing yang masuk dalam kawasan rumah Man ni. Berak dekat depan rumah Man hari-hari. Sebelah rumah Man ni kawasan padang tapi penuh dengan lalang. Berbeza dengan Bukit Jelutong yang kita ada sekarang ni. Bukit Jelutong yang kita ada sekarang ni makin meriah. Dia ada Domino's Pizza, dia ada Hero Supermarket. Macam-macam yang ada dekat Bukit Jelutong buat masa sekarang ni. Jadi rumah Man ni pula masa tu dibangunkan ataupun dibina bersebelahan ataupun berdekatan dengan sebuah masjid. Sebab itu bapa Man ni beli tanah dekat situ. Tapi when time goes by, dah tak ada orang sangatlah nak pergi ke masjid tu. Sebab dekat kawasan Bukit Jelutong ni ada diorang dah bina masjid yang lebih besar, yang lebih cantik, yang terletak jauh sedikit daripada rumah Man. Jadi nak dibagikan cerita, nak bagikan gambaran, rumah Man ni dia ada lebih kurang dalam 8 bilik. Dan masa tu semua bilik digunakan. And masa tu juga ibu kepada Man ni dia buka kafe. So ada bilik dekat dapur yang memang khas untuk bibik-bibik yang kerja dekat kafe dia tu. Campur sekali dengan bibik yang jaga kat rumah, yang jaga Tok Wan dia. Ada satu bilik khas dekat situ. Kan? Jadi nak dijadikan cerita, Tok Wan dia ni lumpuh. Dan Tok Wan dia ni memerlukan bantuan untuk bangun dan ketandas dan sebagainya. Jadi salah seorang daripada bibik tu, dia memang dari kecil, daripada Man kecil ni dia memang jaga Man ni. Daripada Man baby lagi. And Man panggil dia Kak Do. Kak Do ni pula dia orang Jawa.
Jadi bila kita nak cerita pasal orang Jawa ni, Kak Do ni dia ada sixth sense. Dan dia boleh selalulah boleh rasa, boleh pick up kalau ada benda-benda yang tak berapa nak ngam berlaku. Jadi si Kak Do ni dia selalu cerita dekat mak kepada si Man ni, pasal ada benda lah, ada itulah, ada ini dekat rumah. Tapi mak Man ni dia jenis yang tak berapa nak percaya sangat dengan benda-benda ni. Dia cakap macam Kak Do ni kira macam buat-buat cerita je. Jadi Kak Do ni pun still convinced pada mak Man ni. Dia cakap dekat rumah yang kita orang duduk dekat Bukit Jelutong ni, malam-malam ada benda tinggi hitam yang dia selalu nampak. Dia memang selalu nampak sangat benda tu. Jadi nak dibagikan gambaran apa benda yang dia nampak tu, benda tu tinggi, hitam, rupa dia macam monyet, gigi taring tajam, mata dia merah menyala, dan benda tu selalu berjalan-jalan dalam rumah Man dekat Bukit Jelutong ni. Jadi Kak Do ni selalulah baca ayat-ayat Quran. Lepas tu malam tu, every time Kak Do baca ayat-ayat Quran, malam-malam benda tu akan mengamuk, campak pinggan, hancurkan barang-barang dekat dapur. Jadi nak dijadikan cerita, Kak Do ni, dia ni seorang yang sangat berani tau. Dia seorang yang sangat berani. Dan ada satu time tu, Kak Do ni dekat dapur, tengah nak masak, dia tengah potong bawang. Tek 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 tek. Dia tengah hiris bawang, potong bawang. Masa dia tengah potong bawang dekat dapur, masa tu dia nak masak, tiba-tiba benda yang Kak Do selalu nampak, benda warna hitam ni, dia buat special appearance lah dekat depan Kak Do time tu. Tapi disebabkan Kak Do ni berani, jenis yang tak takut, dia kejar benda tu sampai benda tu lari ketakutan. Kak Do pergi terkam benda tu. Lepas tu masa dia tersentuh benda tu, Kak Do cakap tangan dia ni macam bau busuk sangat. Tangan dia bau busuk sangat benda tu. Jadi Kak Do cakap benda tu lari dekat kawasan depan rumah. Dia berlari dekat depan kawasan rumah, and benda tu bertenggek dekat atas pokok dengan muka dia yang sangat marah. Tapi lepas pada kejadian tu, benda tu dah tak berani nak kacau Kak Do lagi. And Kak Do pula cakap dia selalu juga nampak benda tu atas bumbung. Dan Kak Do selalu nampak kelibat Tok Wan selepas Tok Wan dah meninggal. Tapi Man tak pernah nampak pun benda-benda macam ni. And benda tu pun tak pernah kacau Man. Tapi ini adalah cerita daripada Kak Do yang Kak Do bagi tahu Man. Tapi nak dijadikan cerita, every time kalau Man pergi duduk dekat living room, pergi tengok TV sorang-sorang, Man selalu dia dapat rasakan macam ada orang tengah mematikan dia. Macam ada sepasang mata tengah tenung daripada belakang. Jadi kau bayangkan kita tengah duduk dekat ruang tamu, tengah tengok TV, layan Netflix. Tiba-tiba kita rasa macam ada benda yang tengah mematikan kita daripada belakang. Sama juga waktu masa Man nak naik tangga, nak masuk bilik, mesti dia ada rasa macam ada benda tu ikut daripada belakang. So every time Man rasa macam tu, dia akan lari. Dia akan terus lari daripada tangga bawah tu, dia akan terus lari ke atas, dia akan terus masuk ke dalam bilik dia. Tapi yang paling banyak kena kacau,
Yang paling banyak kena kacau adalah abang yang ke nombor 2 pada si Man ni, iaitu Abang Ah. Dia ni memang selalu kena kacau. Dekat mana-mana pun kena kacau. Jadi nak diberikan gambaran, rumah Man ni dia ada satu bilik solat, and dalam bilik solat tu dia ada wardrobe room, di mana tempat tu lah diorang solat berjemaah. Dan dekat tempat tu lah juga mak bapak Man ni letak baju-baju diorang kat situ. Jadi dekat dalam bilik solat ni dia ada satu tilam ekstra juga. Dalam bilik solat ni ada satu ekstra tilam. Jadi pada satu malam, Abang Ah ni dia tidur dekat dalam bilik solat tu. Jadi masa dia tidur dalam bilik solat tu, tiba-tiba dia rasa macam badan dia tu tak boleh bergerak sebab kena impap, macam kena impit macam tu. Jadi Abang Ah ni dia mulalah baca ayat-ayat suci yang sepatutnya. Baca 3 kul, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Jadi bila lepas Abang Ah ataupun abang kepada Man ni, lepas dia dah baca benda-benda ni semua, tiba-tiba benda tu seolah-olah berbisik dekat telinga dia. Dia berbisik dekat telinga Abang Ah ni dengan suara yang agak kasar. Kau buka mata. Kau hentikan semua benda yang kau baca. Kau buka mata sekarang. Jadi bila Abang Ah dengar benda-benda macam ni, lagi kuatlah dia pejamkan mata. Memang dia pejamkan mata, dia tak buka-buka mata dia ni. Jadi Abang Ah ni punya bilik pula dekat tingkat bawah. Betul-betul dekat sebelah front door rumah Man ni. And betul-betul dekat sebelah living room lah. Jadi kebanyakannya kejadian kacau mengacau ni dia berlaku dekat dalam bilik tu. Jadi pada satu malam, Abang Ah dia terbangun lebih kurang dalam pukul 1-2 pagi. Dia terjaga. Jadi bila dia buka mata, dia terpandang langsir. Dia terpandang langsir dekat dalam bilik tu. Bila dia buka mata, dia terpandang langsir. And Abang Ah ni dia ternampak ada satu kelibat hitam dekat belakang langsir. Jadi Abang Ah ni pun dia cubalah ignore and then paksa diri dia untuk tidur, you know? Tapi yelah, bak kata orang kan, curiosity manusia ni memang sangat tinggi. Dan si Abang Ah ni pun dia cubalah untuk buka mata dia untuk tengok benda apa yang ada dekat balik langsir tu sebenarnya. Jadi dia pun buka lah mata. Dia cuba untuk tengok dekat langsir tu. Jadi every time dia buka mata, dia tutup mata, dia buka mata, dia dah tengok benda tu makin dekat. Lepas tu dia tutup mata. Dia buka mata, dia tutup mata, dia buka mata lagi sekali, benda tu lagi dekat dengan dia. So dia tutup mata balik. Tapi kali ni masa dia buka mata lagi sekali, benda tu betul-betul dekat atas katil dia. Benda tu seolah-olah macam bengang dengan dia, macam marah dengan dia. Dia gegarkan seluruh katil tu. Jadi Abang Ah pun tak cerita banyak, guys. Abang Ah pun lari. Cabut lari selaju yang mungkin.
Dan dia terus pergi ke bilik Abang Long. Dan dia ketuk bilik Abang Long. Tok 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 tok. Long. Tok 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 tok. Long. Long, tolong aku Long. Tok 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 tok. Long. Ngah, kenapa Ngah? Long, aku nak tidur dengan kau malam ni boleh tak Long? Aku nantilah aku cerita. Aku nak tidur dengan kau malam ni boleh tak? Kau ni 3-4 pagi ni, aduh ai. Masuklah, masuk. Apa benda lah. Jadi masa dia masuk bilik Abang Long, and dia nak baring dekat atas katil Abang Long, dia dengan Abang Long dua-dua macam tercegat pandang satu sama lain. Dan alangkah terkejutnya, dekat atas katil Abang Long adalah benda yang sama yang duduk dekat atas katil Angah masa tu. Abang Long dengan Abang Ah dua-dua cabut lari. Jadi nak dijadikan cerita, pada bulan Ramadan, abang dia yang ketiga, Abang Chu. Abang Chu ni dia tidur dengan Abang An dekat dalam satu bilik. Jadi Abang Chu ni pula dia jenis yang suka menyakat si Abang Ah ni. Mulalah nyakat, pukul dengan bantal, cuik-cuik Abang Ah. Abang Ah ni pun bengang lah kan? Asyik kena kacau apa semua kan. Jadi masa si Abang Chu ni tengah sibuk berjenaka dengan Abang Ah ni, tiba-tiba dia dengar macam Abang Ah ni macam berdengus. Berdengus kuat gila. Seolah-olah macam bunyi lembu jantan yang tengah berdengus ni. Jadi si Abang Chu ni macam pelik lah. Kenapa si Angah ni macam berdengus lain macam ni? Jadi si Abang Chu ni pun pusinglah ke belakang, nak tengoklah kenapa si Angah ni berdengus. Jadi bila dia pusing ke belakang and dia buka mata masa tu, dia tengok Angah tengah tidur je dekat belakang tu. Tengah tidur lena, tak ada apa-apa berdengus pun sebenarnya. Jadi Abang Chu macam, alamak, siapa yang berdengus ni guys? Dia sendiri tak tahu siapa yang berdengus. Jadi dia pun tak nak cerita banyak. Dia terus tarik selimut dan tidur juga malam tu. Jadi nak dipendekkan cerita, mak pada Man ni cuba untuk jual rumah ni. Sebab dia kata dia nak memiliki rumah yang lebih kecil untuk maintain, senang nak maintain. Jadi masa dia nak jual rumah ni, dia show around the house lah. Dia show around the house dekat agent tu dan sebagainya. Tapi dia tak nak mengaku yang dia tu owner. Kira mak dia jadi agent sendiri. So mak boleh dengar feedback daripada orang. Jadi every time orang datang nak tengok rumah, mak ni seolah-olah macam jadi agent rumah. Dia tunjukkan rumah, dia jalan-jalan, dia show around the house, tunjuk kat mana bilik, kat mana toilet, kat mana living room kan. Tapi kebanyakannya feedback yang mak dapat adalah feedback orang cakap macam
kenapa rumah ni macam nampak usang sikit Kenapa rumah ni nampak macam pondok sikit Kenapa rumah ni nampak buruk sangat Dan pada masa itulah Mak Man ni dah mula mensyaki sesuatu yang macam ada benda yang tak kena. Seolah-olah macam ada orang sihir rumah ni. Dan masa ni jugalah kebanyakannya kucing-kucing Man ni meninggal ataupun mati secara tiba-tiba. Mulut keluar berbuih-buih, macam seolah-olah macam kena racun. Tapi bila tanya jiran-jiran, tak ada seorang jiran pun yang cakap kucing Man ni ganggu jiran-jiran yang lain. Jadi diorang macam pelik, kenapa kucing-kucing dia pun ada yang dah mati dalam keadaan yang sangat misteri. Jadi ayah Man ni dia ni macam berilmu sikit lah. So nak detect benda-benda ni, ayah dia letak satu buah yang tahan lama dan tak senang busuk dekat depan rumah. Dan dalam beberapa hari saja buah tu busuk dan bertukar menjadi hitam. Jadi ayah dia pun ni mintalah bantuan dekat makcik dia untuk tolong cari orang untuk halau benda-benda ni keluar daripada rumah dia orang dekat Bukit Jelutong. Jadi ayah dia ni pun snap gambar rumah, ambil gambar rumah dan hantarlah dekat makcik Man ni untuk diberikan kepada dua adik-beradik ustaz. Jadi bila ustaz tu nampak gambar rumah tu, ustaz tu boleh terus describe apa benda yang ada dekat rumah tu sebenarnya. Ustaz tu cakap ada dua jin tanah yang duduk dekat dalam rumah tu. Dan dua jin tanah ni adalah laki dan bini. Dan diorang ni adalah ketua kampung dekat kawasan tu sebelum Bukit Jelutong ni dibangunkan. Jin tanah lelaki itu besar, tinggi, bertaring dan mata dia merah menyala. Nak dibagikan gambaran, jin yang perempuan ni pula, jin tanah yang perempuan ni pula, rupa dia sebelah dia cantik, sebelah dia buruk, sebelah dia wangi dan sebelah dia busuk. Jadi masa waktu tu bila terdengar benda ni daripada ustaz tu, Mak Man ni macam terkejut apa benda yang ustaz tu describe. Sebab apa benda yang ustaz ni describe dekat family Man ni adalah benda yang sama yang Kak Do pernah ceritakan dulu. Jadi kalau korang ingat Kak Do orang gaji dia pernah ceritakan benda-benda ni, benda yang sama dekat Mak Man ni. Tapi mak dia tak pernah percaya. Dia cakap benda tu mengarut dan sebagainya. Jadi lepas dah dapat tahu ada benda-benda macam ni semua, adalah sesi untuk menghalau benda-benda ni keluar. Tapi still tak boleh halau juga. Sebab jin tanah ni jenis yang kuat, yang memang berdegil, yang takkan keluar daripada kampung tu, ataupun takkan keluar daripada kawasan tu lah, walaupun dah dibangunkan. Jadi bila berbincang dengan family diorang, mak dengan ayah Man ni decided untuk jual rumah tu. Jadi adik-beradik Man ni semua macam sedikit sedih. Yalah sebab dah lama tinggal dekat situ kan, tiba-tiba kena pindah pula. Jadi masa hari terakhir
Man sekeluarga tengah pack barang untuk keluar rumah. Mak dia keluar untuk buang sampah dekat luar. Masa tu lebih kurang macam waktu senja macam tu. Tiba-tiba ada seorang lelaki kulit hitam berbaju putih dan berserban. Dia datang dan dia approach kepada Mak Man ni sambil melemparkan senyuman, dan dia terus tanya, "Dah nak pindah rumah ke?" Jadi itulah cerita Banglo Bukit Jelutong. Okay guys, aku rasa itu saja audio visual kita untuk hari ini. Aku nak layan secawan kopi aku, dan aku nak layan hujan dan bunyi cengkerik dalam waktu yang sama.